A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-mahmud Allahu jalla jalaluhu wa musalla alaihi Muhammad wa aluhu wal mad'u lahu al-bilad wa rijaluhu. Bismillahi abtadi wa bi kitabillahi ahtadi wa bi sunnati nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aqtadi. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Shadaqallahul azim. Taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitaballahi wa sunnata rasulih. Sadaqa Rasulullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini kita dapat semula sambung perbincangan dan topik kita pada pagi ini, insya-Allah dalam bicara maqasid. Dan sebenarnya hari ini agak menarik juga isu dia. Sebab isu ni isu yang mungkin kebanyakan wanita-wanita di luar sana mungkin tertanya-tanya kenapa tajuk ini yang dipilih. Syurga dan neraka, benih perempuan. Jadi kita nak kena clarify, kita nak kena pastikan supaya kita tidak menjadi antara punca dan penyumbang kepada benih tersebut. Dan insya-Allah mudah-mudahan Allah rezekikan kepada kita ilmu dan memberikan kita kefahaman, sebanyak-banyaknya kefahaman supaya dapat kita islahkan dan mengambil jalan keluar untuk kita kembali berada on track, mengikut macam mana firman Allah Subhanahu Wa Taala tadi. Dan Allah nampakkan innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berjuang di jalannya dalam keadaan tersusun. So kita nak kena susun balik saf kita. Tersusun ibarat bangunan yang tersusun kukuh, tersusun saf yang tersusun, saf yang begitu kuat, begitu teguh, saf yang mampu untuk menjadikan kita ini sebagai satu institusi kekeluargaan. Dan dalam masa yang sama, kita nak make sure kita ni adalah orang-orang yang mendapat keberkatan. Keberkatan di mana dalam kita mendidik anak, kita melahirkan anak, anak itu juga mampu untuk memberikan keberkatan kepada hidup kita. Sebab benih tadi tu sebenarnya kita nak relatekan kepada wanita. Wanita yang akan melahirkan. Jadi dia tak boleh salahkan wanita. Kita tak boleh nak salahkan perempuan. Tetapi daripada wanita lah datangnya satu benih yang akan lahir, yang akan keluar menjadi satu pohon, pokok yang akan menjadikannya sama ada pohon yang kuat ataupun pohon yang lemah, pohon yang baik ataupun pohon yang tidak baik. So insya-Allah hari ini kita cuba untuk berkongsi cerita tentang keluarga, cerita tentang kekeluargaan, dan pastinya dia akan melibatkan satu cerita dan kisah yang lebih menarik once kita dah mula masuk kepada asbabun nuzul insya-Allah. Okey, sambil-sambil tu kita tengok nampak gaya audio semua baik. Alhamdulillah, saya kena ucapkan terima kasih kepada tim-tim RU165, Vacation Umrah 165 kerana mereka antara penyumbang yang memberikan sumbangan dalam bentuk audio untuk kita manfaatkan dalam bicara maqasid. Dan insya-Allah mudah-mudahan tidak ada lagi isu masalah audio dan dia akan memberikan kepada kita satu experience yang lebih baik dalam penyampaian insya-Allah. Okey, kita go through kepada topik kita pada hari ini. Kalau siapa yang pergi umrah pasti akan ingat saya ada membacakan surah 49 ayat 13, surah 49 surah Al-Hujurat ayat 13. Cuba buka di situ, masing-masing buka kerana saya ada tips untuk kita notakan dekat situ. Okey, yang pertama kita tengok, saya pun tak ada lagi dekat dalam skrin saya ayat ni. Saya nak cari sekejap. 49 ayat 13. Alright, jom kita tengok. Kalau boleh hari ni kita notakan perbincangan kita ni dalam bentuk bacaan yang alright, ini dia. Allah kata apa? Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Okey, inna khalaqnakum min dzakarin wal unsa. Okey, wahai manusia. Sekarang ni Allah memberikannya secara general, Allah memberikan secara
umum, panggilannya adalah untuk seluruh manusia. Ya ayuhan nas, inna, sesungguhnya kami, khalaqnakum, kami telah menciptakan kamu, min, dari zakarin wal unsa, daripada lelaki dan perempuan. Okey, so sekarang ni cuba tengok dan perhatikan satu perkataan yang Allah gunakan di sini. Allah tidak menggunakan perkataan an-nisa, Allah menggunakan perkataan unsa, an-nas. Ini zakar muannas lah. Kalau kita belajar bahasa Arab, dipanggil zakarin wa unsa. Zakar muannas ni lelaki dan perempuan. Dan ini juga nak menampakkan satu bicara yang lebih, skop yang lebih luas. Sebab dalam ayat-ayat Quran yang lain, kalau kita perhatikan, okey, ada lama tak guna part ni. Sekejap Okey, kalau tengok dekat situ, surah An-Nisa nanti, sebenarnya dalam surah An-Nisa, dia ada dinampakkan tentang macam mana ataupun boleh dikatakan perkataan An-Nisa itu sendiri adalah cerita tentang perempuan. Tapi dalam ayat ni Allah gunakan perkataan unsa. Allah tidak menggunakan perkataan nisa. Sama juga dengan lelaki. Allah tidak menggunakan perkataan rijal. Allah menggunakan perkataan Allah guna perkataan apa? Zakarin. Allah guna zakarin wa unsa. So zakarin itu adalah kejadian kita ni secara fizikalnya, secara lahiriahnya Allah jadikan kita ni tetap sebagai seorang yang jantinanya lelaki dan wanita. Itu Allah nampakkan jantina, dari segi jantina menggunakan perkataan zakarin wa unsa, jenis. Nak cakapnya jenis. Sebab apa? Dari jenis lelaki dan perempuan. Dan kami jadikannya wa ja'alnakum syu'uban, dan kami jadikannya berbangsa-bangsa, wa qabaila, dan suku-suku. Ni kabilah lah, dari sudut bahasa Arabnya dia akan menggunakan perkataan ni sebagai kabilah. Selalu sebut qabail ni mungkin kita tak ingat sebab dia adalah jamak kepada kabilah-kabilah. Lita'arufu, supaya anda berkenalan, supaya kamu semua ni berkenalan. Selain daripada kita guna perkataan berkenalan, selain kita gunakan perkataan sebagai orang kata bertaaruf, sebenarnya di situ nak nampakkan satu poin lain adalah untuk kita semua ini menjadi orang-orang yang arif, untuk kita ni jadi kenal, mengenali. Kita kenal ini siapa, ini Cina. Sekarang ni kita boleh kenal. Kita nampak mata sepetnya Cina, kita nampak kulit gelapnya, kita kata Afrika, kita kata orang India. Kita boleh kenal melalui bagaimana rupa bentuk kita, macam mana wajah kita, dan macam mana bahasa kita secara kaum. Inna, sesungguhnya, okey, part ni penting. Inna, sesungguhnya, akramakum, paling mulia di sisi antara kamu, indallah, di sisi Allah, atqakum, paling bertakwa di antara kamu. So kita nak kena faham sekarang ni, Allah cakap paling bertakwa. Kebanyakan kita orang Melayu kita ni, kita suka menukarkan perkataan takwa itu menjadi takut. So ada beza takutkan Allah dengan hormati Allah. Dia kena tahu ni beza ni. So atqakum ni adalah cerita tentang macam mana kita nak relatekan dengan ketakwaan kita pada sudut komitmen kita. Saya selalu tekankan sini, notakan supaya kita tahu atqakum itu, supaya dia menjadi perkataan yang lebih applied, lebih kita boleh laksanakan, lebih kepada benda yang kita boleh gunakan dalam aktiviti harian kita, dan dalam keadaan sentiasa mampu menggunakan Al-Quran ini sebagai zikir, peringatan. Zikir yang akan menyebabkan kita tahu duduk perkara ayat-ayat Quran ini untuk tujuan dia apa. So Allah cakap, sesungguhnya di antara paling mulia di antara kamu ini adalah orang yang paling bertakwa di sisi Allah. Tahu ni bukan di sisi manusia. So indallah adalah orang yang paling committed. So kena nota kat situ, adalah orang yang committed. So committed dari sudut apa? Committed dari sudut nak melaksanakan titah perintah Allah dan menjauhi segala pantang dan larangan daripada Allah. Itu yang kita nak kena tahu. Okey? Dan kemudian tu, innallah, berapa banyak in kita jumpa kat sini? Cuba perhati dari sudut harfiah ni, kalau kita tengok betul-betul, innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui, alim, dan maha melihat.
Kalau ikutkan dia nampakkan perkataan itu, khabirun itu melihat. Sebenarnya khabirun itu daripada perkataan khabar. Khabar itu indah kabar dari rupa. So sebenarnya apabila kita dapat perkabaran, kita dengar kabar, kemudian bila kita dapat yang real, kita nampak sendiri, kita lihat sendiri, barulah kita tahu benda yang sebenar. Ini antara cara untuk kita membaca dalam bentuk mantik. So Allah nak bagi tahu bukan sekadar melihat, ni cara macam mana Allah nak nampak benda tu. Allah nak sampaikan kepada kita, kita ni hanya akan dapat ilmu Allah ini once kita sendiri dapat melihat benda tu. Allah cuma memberi satu mesej kepada kita. Ni Allah bagi secara general. Allah suruh kita kenal manusia, Allah kita suruh tengok manusia, Allah suruh kita gunakan semua ilmu yang ada di dunia ni untuk kita kenali watak dan karakter manusia. Dan kita jangan kalut untuk kita terus pergi ke seluruh dunia. Kita kena first pergi kepada konsep dalam rumah kita dulu, dalam rumah tangga kita dulu, kenal dulu. Kalau kata lelaki dan perempuan, di kalangan siapa yang kita nak kena kenal dulu? Anak-anak kita dulu. Allah menciptakan ni berbagai-bagai suku semua ni, berbagai-bagai bangsa. Sebenarnya dalam rumah kita sendiri pun akan jadi puak-puak juga, akan menjadi berbagai-bagai kabilah juga, kan? Paling mudah apabila melibatkan politik, apabila melibatkan kepentingan dunia, apabila melibatkan keadaan kita memerlukan kepada satu justifikasi, sokong dan juga membantah. Kita perlukan sokongan dan juga bangkangan. Jadi akan ada orang yang berselisih. Perselisihan inilah yang kita nak kena rawat. Ni tajuk dia cerita pasal syurga dan neraka itu benih daripada perempuan. Tapi kenapa ayat ni dulu keluar? Sebab ayat ni adalah cerita tentang asal usul penciptaan jantina dan juga jenis lelaki dan perempuan. Saya nak tarik perhatian kita semua ni supaya kita nak pergi balik kepada maksud dan juga perkataan original yang Allah gunakan untuk menjustifikasikan lelaki dan perempuan. Okey, tu dulu. Dan kalau kita perhatikan ada 3 kali inna. Inna sesungguhnya kami menciptakan. Kemudian sesungguhnya yang paling mulia, sesungguhnya Allah mengetahui. Ada 3 kali inna. Maksudnya di sini adalah sesuatu yang serius. Dan ayat ini sebenarnya memang ayat yang serius. Sebab Allah nak bagi tahu kita satu benda yang kita nak buat secara prinsipal. Saya nak draw perhatian semua orang. Antara saya nak cakap kesilapan pun, saya tak boleh nak katakan benda itu sebagai satu benda yang kita boleh terus membuat pernyataan macam tu. Tetapi begitulah kita. Apa yang silapnya kita? Okey, apa yang silapnya kita? So saya tutup dulu ayat ni kejap. Kenapa kita nak tutup ayat ni? Sebab nak bagi orang pay attention. Nanti pakat tengok ayat ni semua tak boleh fokus. Okey. So kita bagi balik pada ni. So sekarang ni kita ambil masa untuk kita muhasabah. Okey, apa yang kita nak muhasabah? First, tanya balik diri kita, sejauh mana kita menggunakan Al-Quran ini dengan sebenar-benar kefahaman. Al-Quran itu adalah satu bacaan yang jelas. Al-Quran adalah satu bacaan yang jelas. So, sepatutnya bila kita mendapat Al-Quran, wahyu yang Allah berikan kepada kita ni, kita manfaatkan dan kita gunakan untuk satu tujuan. Tujuan dia adalah untuk kita melaksanakan each and every word yang Allah dah turunkan kepada kita. Khususnya dengan wahyu yang Allah berikan bersama-samanya datangnya perintah. Jadi bila namanya perintah, kita kena treat 6,236 ayat ni, okay, ada 114 surah ni, semuanya adalah satu bentuk perintah yang akan menyuruh kita melakukan satu kerja. Saya cuba bagi dengan paling slow ni, okay, supaya kita faham. Untuk kita tahu part mana yang kita kena jadikan Al-Quran itu sebagai satu bentuk perintah. Dan satu lagi, manusia menggunakan Al-Quran itu sebagai satu syair. Alright? Syair ini adalah bentuk bacaannya, yang berlagunya, yang enak, yang merdu, yang sedap didengar, yang ada orang kata dia akan memberi ketenangan kepada kita. Ia tidak masalah kerana Arabnya memang begitu budayanya dalam bentuk menghargai sesuatu yang cantik dan indah. Okey? Orang Arab, mereka memang terkenal dengan syair.
Bukalah sebelum zaman ni, kalau kita buka sejarah sebelum kisah zaman kedatangan Nabi pun, banyaknya syair-syair itu yang menyelubungi kehidupan orang Arab. Mereka pandai berbicara dalam bahasa Arab dan mereka sangat-sangat menghormati keindahan bahasa itu Arabnya. Tetapi bila sampai Al-Quran itu dalam bentuk satu wahyu, yang kemudiannya dia bukan lagi hanya menuntut untuk kita bersyair. Syair itu indah, kita hormati dan kita baca seperti mana yang tajwidnya diperlukan. Tapi dalam maksud yang lain, Al-Quran ini adalah satu bentuk penjelasan yang menuntut kepada kefahaman. Jauhnya kita daripada melakukan perintah Allah ni kerana kita tidak faham. Al-Quran itu dia akan mendatangkan satu kefahaman once kita iqra' dengan bacaan yang betul, dengan bacaan yang hak. So iqra' akan menerbitkan satu bacaan yang berstrategi. Tetapi syair dia hanya datangkan satu bacaan yang berbentuk lagu. So kena tahu ni, so berapa lama dah kita iqra' ataupun berapa lama dah kita membaca Al-Quran itu dengan berlagu. Kerana perintah Allah, segala undang-undang perlembagaan hidup kita semuanya bergantung kepada bacaan yang sama. Tahu? Teks yang sama. Teksnya, tulisan Arabnya, tulisan yang sama. Kan? Cuma macam mana kita membacanya yang akan menyebabkan hasilnya berbeza. So kalau orang hanya fokus kepada bacaan tajwid, maka dia akan mendapat satu bentuk fadilat. Dia cuma cari fadilat. Apa fadilat dia? Dia nak mengharapkan pahala, dia nak mengharapkan syurga hanya melalui bacaan tersebut. Janji dia baca Quran, janji dia solat, janji dia puasa, dia bayar zakat, dia pergi umrah dan haji, maka dia rasa tanggungjawabnya sebagai seorang hamba Allah selesai. Jadi dia cuma melakukan dalam urusan ritual. Tapi Al-Quran yang sebenar adalah Al-Quran yang berbentuk strategi. Bagaimana diceritakan dalam Al-Quran itu daripada A sampai Z sebenarnya semuanya adalah satu peristiwa-peristiwa penting dalam agenda pembangunan agama. Bermula daripada asal tujuan Allah mencipta Nabi Adam, sampailah kita punya hala tuju pengakhiran kita, semua umat bukan kita saja, bukan kita Nabi Muhammad saja, bukan Nabi Adam saja, tetapi semua umat ini akhirnya akan dikumpul bersama-sama. Siapa yang mengikuti langkah-langkah Nabi, langkah-langkah orang yang benar, langkah-langkah orang yang syahid ataupun orang-orang yang menyaksikan kebenaran tadi, dan juga orang-orang yang nak melaksanakan islah. Saya sebut dalam bahasa kaum, sebenarnya dia dalam surah 4 surah An-Nisa ayat 69. Itu kod dia. So semua ni adalah orang-orang yang an-nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa ulaika rafiqah. Mereka ini semua akan ditempatkan ke dalam syurga. Jalan-jalan orang yang telah pun diberi nikmat. Itu Allah cakap dalam Quran. So satu tujuan, semua ni nak menghala ke tempat yang sama, nak ke syurga. Dan Allah memberi dua jalan. Satu, jalan yang mendaki lagi sukar, dan satu lagi jalan yang simple dan mudah. Tapi tak ramai orang nak pergi kepada jalan yang mendaki dan sukar ini. Allah sebut dalam Quran, wa hadaina najdain, dan kami tunjuki mereka dua jalan. Itu Allah sebut dalam surah Al-Balad surah 90 ayat 10. Kena baca 10, 11, 12 sampai dah ayat 20. Habiskan semua tu dan kita akan nampak apa tugas kita bila kita dah nampak dua jalan yang tak ramai orang nak, adalah jalan mendaki lagi sukar. Jadi Al-Quran ini dia memberi kita dua jalan juga. Ada orang memilih hanya membacanya dengan syairnya supaya apa? Supaya dia dapat masuk ke syurga. Dia dapat manfaatkan pahala-pahala yang Allah janjikan, katanya sebegitu rupa. Dan bagaimana kita ramai orang sudah pun duduk di dalam fahaman itu. Ramai tak? Ramai sangat. Jadi hanya sedikit saja. Ini golongan-golongan yang sedikit. Illa qalila, Allah kata. Hanya sedikit saja yang akan menggunakan akal mereka, yang akan menjadi ulul albab, yang akan mencari solution, yang akan mencari jalan. Macam mana Al-Quran ini nak dimanfaatkan sebagai satu bentuk modul, formula pendidikan untuk mencipta akhlak manusia. Sebab selama ni kita cuma harap baca Quran kan, dan kemudian kita jadi baik. Tak, dia tidak jadi macam tu. Dia mesti melalui satu proses penciptaan. Dia mesti melalui satu proses kejadian. Siapa yang nak menjadikan tu? Kalau Allah, dia dah mencipta kita dalam bentuk sejenis lelaki dan perempuan,
Tapi dalam ayat-ayat lain Allah meletakkan ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Contohnya dalam surah 4 An-Nisa ayat 34. Allah kata ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Lelaki itu lebih qawam ke atas wanita. So sekarang ni Allah guna perkataan lain, term yang lain pula untuk menggantikan zakarul wan unsa, lelaki dan perempuan. So dua ni kita nak kena kenal pasti. Kita ni adakah lelaki yang Allah sebutkan sebagai zakarin, ataupun kita ni adalah rijal yang Allah sebutkan sebagai yang mampu untuk membawa, memimpin wanita-wanita ni. Ni kita kena faham. Ayat-ayat Allah ni penuh dengan strategi. So siapa yang membaca Al-Quran ni dengan Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ingat wahyu pertama turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insan min 'alaq. Dua ayat ni pun dah cukup besar dah untuk kita. Sebab apa? Sebab pertama sekali Allah suruh kita Iqra dengan bacaan yang berstrategi. Dengan Iqra tadi, dia mampu untuk menjadi bacaan yang jelas. Al-Quran tadi dia bukan jadi Al-Quran hanya dalam bentuk syair saja. Dia menjadi satu bacaan yang akan menyebabkan kita mampu berubah. Tahu? Al-Quran tadi mampu mengubah kita. Al-Quran tadi mampu untuk mengubah kita menjadi seorang insan. Dia bukan lagi jadi manusia. Dia bukan lagi menjadi anas. Dia sudah upgrade daripada anas, dia menjadi insan. Ni pun kena tahu. Dah ada orang tanya soalan dalam grup tu, sebab saya dah lontarkan satu puzzle. Apa beza cerita Anas, Al-Insan dan Bashar. Ada 3 perkataan yang menjurus kepada maksud yang sama dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Melayu, 3 perkataan ni dalam Quran diterjemahkan sebagai manusia. So hari ni kita nak baca, bukan sekadar untuk menjadi seorang lelaki biasa, tetapi menjadi ar-rijal. Dan perempuan bukan sekadar nak jadi perempuan biasa, tetapi nak menjadi an-nisa. Seperti mana setelah kita mendapat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, kajilah engkau ini orang yang mengikut pengatur bagaimana. Iqra, kajilah. Bismi, dengan fahaman, dengan nama. Nama itu satu konteks yang besar, dipanggil idealism. Satu nama. Katakanlah contoh dekat dalam ni, ada nama Ummi Hafsah. Ummi Hafsah, nama bila kita kenal nama Ummi Hafsah, kan, siapa yang kenal Ummi Hafsah lah. Siapa nampak nama Ummi Hafsah saja, dia terus boleh bayangkan muka Ummi Hafsah macam mana, sejarah hidup dia macam mana. Siapa yang kenal lah, kan, dia akan tahu Ummi ni orangnya bagaimana, baiknya macam mana, tutur katanya macam mana, kan. Dan dia tahu Ummi Hafsah tu perempuan, bagi orang yang kenal. Ni li ta'arufun tadi tu. So Ummi Hafsah ada cara pemikiran dia. Siapa yang kenal Ummi Hafsah, dia tahu Ummi ni dia macam ni, dia kalau dia cakap dia macam ni, kalau dia sembang dia macam ni, kalau dia baik tu macam ni, kalau dia bersedekah tu macam ni. Dia akan cerita kebaikan dan apa yang kita kenal. Begitu juga dengan keburukan, orang akan kenal hanya dengan satu nama. Kawan-kawan kita, termasuk dengan ibu bapa, namanya mak bapak, sebut saja nama anak-anak dia, dia akan kenal. Kalau saya ni ada 5 orang anak, kan, sebut nama anak pertama Zafirah, tahu dah apa perangai habit Zafirah ni. Daripada A sampai Z, kita kenal Zafirah ni, kan. Bab mengulanya kat mana, malasnya kat mana, rajinnya kat mana, sukanya kat mana, apa yang dia suka makan, apa yang dia tak suka makan. Anak kedua, Zarif, tahu dia ni macam mana, habit dia macam mana, perangai dia macam mana, mulut dia macam mana. Kita tahu. Why? Nama itu sendiri memperkenalkan who we are. So, itu mahalnya nama. Nama itu akan mendefinisikan siapa kita. Bukan sebab namanya, bila diterjemahkan nama tu baik, contohnya nama tu kita, nama apa yang baik, contohnya nama Fatihah. Wah, sedap nama Fatihah ni. Seperti mana nama dekat dalam surah dalam Al-Quran, surah yang diturunkan, surah Wahyu yang kelima, lengkap namanya surah Al-Fatihah. Nama Fatihah dah cantik dah. Tapi bila kita hidup dalam real dunia sebenar ni, jumpa nama Nur Fatihah, tengok-tengok pelacur. Dan nama itu tidak akan memberi gambaran siapa orangnya. Cuma nak bagi tahu, bila kita semua ini ada nama-nama, sebenarnya dia memberikan kepada kita identification akhlak kita, behavior kita. Itu akhlak. Alright?
So nama-nama ni, contoh macam saya tadi ada 5 anak, kita kenal 5 orang anak ni. Sebab apa? Semua anak-anak ni dibesarkan kita. Dia nampak depan mata kita dan kita tahu perangai dan PL dia ni semua kerana mereka itu adalah acuan yang lahir daripada tangan kita. So boleh nampak benda ni saya nak nampak kan? So apa yang kita nak cerita sekarang ni adalah nama-nama tu dari segi Iqra bismi. Ismi dalam bahasa Arab tu nama. Ism dalam bahasa Inggeris. Ismi alif sin mim bahasa Arab. ISME ism dalam bahasa Inggeris. So sebenarnya makna yang sama tak? Sama. Dia satu bentuk ideologi. So Iqra, kajilah bismi Rabb dengan nama, dengan fahaman, dengan ideologi, dengan idealism. Nama tadi tu bismi Rabb, siapakah pengatur? Bikal lazi, yang menciptakan, khalaq. So ayat yang pertama ni, wahyu yang pertama turun ini, dia bukan sekadar nak menghempuk kepala kita, suruh kita fikir, bangkit. Kalau kita cerita ni lah kan, kalau turun dekat Nabi Muhammad, wahyunya Jibril datang peluk Nabi. Untuk kita, ni nak bagi tahu ni, kau kena bangkit, kau kena sedar, kau ni hari ni cipta anak kau ni dengan menggunakan pengaturan, dengan menggunakan aturan siapa. Tu dulu. Kalau kita ni sebagai mak bapak, kita ni, tangan kita ni, mak bapak ni dengan ilmu yang ada ni, kita mendidik anak, kita mengatur anak, kita mencipta anak kita dengan pedoman dan juga aturan siapa. Oh, saya dah didik dia dengan Al-Quran. Macam mana didik dengan Quran tu? Saya hantar dia pergi ke sekolah. Okey, kalau hantar ke sekolah, lepas tu, ajar solatnya, dekat sana ustaz dan ustazah lah yang ajar dekat sekolah. Lepas tu, apa tanggungjawab kita kat rumah? Saya bagi dia makan, saya bagi dia pakaian, saya bagi dia rumah, saya didik dia berakhlak baik. Akhlak macam mana? Lepas tu kita cek balik, akhlak di rumah tu macam mana? Part tu kita nak kena tahu, macam mana akhlak anak kita di rumah. So semua ni, ramai-ramai kita ni, semua kita ada anak kan? Kita ni duduk dalam rumah tangga. Kita ni suami, kita ni isteri, kita ni bapa, kita ni ibu. Kan kita juga adalah anak. So masing-masing is related dengan Quran. Sebab apa? Sebab kita nak gunakan Quran ini sebagai satu formula untuk mencipta manusia. Itu tujuan Iqra diturunkan. Tapi sebelum Iqra nak diturunkan kepada kita, nak diberikan kepada kita ilmu, Allah suruh kita fikir dulu. That's why Iqra ni bukan sekadar baca. Iqra ni perintah mengkaji, muhasabah. Engkau kena Iqra dulu diri kau. First step adalah kita kena bingung dulu. Kau kena pening dulu. Kenapa aku ni dah umur dah berapa puluh tahun, kan? Dah ada Quran dah berapa tahun, dah hidup dengan Quran dah berapa tahun, tetapi akhlak bukan Quran, akhlak diri sendiri. Kenapa kita ni tak jadi lagi akhlak macam mana yang Allah nak dalam Quran? So, adakah salah Al-Quran ataupun salah kita? Kecenderungan kita kepada dunia menyebabkan kita hilang fokus kepada Al-Quran. So, kita nak betulkan balik fahaman kita yang salah tadi. So, kita nak tarik balik. Allah kata apa? Allah kata khalaqal insana min alaq, diciptakan insan ini. So proses kejadian daripada An-Nas nak dicipta insan, nak mencipta insan ni. Manusia ni is generally, kita ni tak kisah laki, perempuan, bangsa apa, kabilah apa, cakaplah bahasa apa pun, warna kulit apa pun, kita semua ni adalah manusia yang sama. Allah cakap dalam Quran, dalam surah lain, dalam 1678 Allah kata wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah kata Allah telah mengeluarkan kamu daripada perut ibu kamu dalam keadaan apa? La ta'lamuna syai'a, dalam keadaan kau tak tahu apa pun. So maksudnya tak kisahlah kita lahir sebagai lelaki ke, perempuan ke, siapa ke, sebenarnya kita semua ini adalah sama. Konsepnya la ta'lamuna syai'a. That's why dalam wahyu yang pertama Iqra tu, hujungnya ayat yang kelima yang turun kepada Nabi, Allah kata apa? Alamal insana ma lam ya'lam, untuk mengajarkan manusia apa yang mereka tak tahu. Tapi waktu tu nak ajar manusia ni bukan baby lagi. Maksudnya ketika dia dah umur 30 tahun. Walaupun 30 tahun, Quran itu dah ada 30 tahun dengan dia, belum tentu dia tahu lagi apa isi kandungan Quran. Belum tentu lagi dia tahu apa sebenarnya tuntutan Al-Quran. Belum tentu lagi dia tahu apa mesej sebenar Al-Quran. Why? Kerana kita dilahirkan dalam acuan pengaturan yang bukan mengikut kehendak Allah. Jadi fahaman kita ada banyak. Fahaman kita berbagai-bagai. Fahaman kita berbeza-beza. Yang akan menyebabkan kita hidup dalam khilaf. Perselisihan. Khilaf itu perselisihan.
So nama kawan ni Umi Hafsah contohnya. Siapa dalam ni? Umi Hafsah faham A macam ni. Kita tanya, ni kalau ramai-ramai saya tanya ni, apakah maksud Al-Quran? Ramai akan jawab dengan jawapan yang berbeza-beza. Percaya tak percaya? Itulah kita. Saya bagi 2 minit, masing-masing jawab apakah Al-Quran. Tolong jawab dekat dalam ruang komen. Okey, saya bagi 2 minit Sekarang 10.45, 10.47 kita tengok jawapan. Siapa yang online, siapa yang follow sekarang ni, cuba jawab. Apa makna Al-Quran? Masing-masing jawab dekat bawah tu, dekat ruang komen, dan kita akan perhatikan kepelbagaian jawapan yang ada, yang masing-masing akan bagi jawapan. Okey? 2 minit ni, ini adalah ujian quiz, pop quiz. Pop quiz ni tiba-tiba dia pop up, dia nak keluar, so kita tanya soalan. Kita uji diri kita sendiri. Kita uji diri kita. First, jawab, apakah makna Al-Quran? Siapa yang masuk kuis ni, jawab dekat ruang komen, dapatlah pahala insya-Allah. Okey, sebab apa? Sebab ilmunya akan kita berikan sebentar lagi. So, ambil masa, tolong jawab. So, kita nak test masing-masing punya kefahaman. Jadi, saya mungkin akan tunggu dulu jawapan. Takat ni tak ada lagi yang memberi jawapan. Apa itu makna Al-Quran? Apa itu maksud Al-Quran? Okey. Tak ada lagi yang menjawab ni. So, pakat tak berani nak bagi jawapan ni. Okey. Lahirnya Nabi pun dari seorang benih perempuan. Betul? Jadi, Abu Jahal pun lahir daripada benih perempuan. Dia cerita dia macam tu lah. Jadi, gambaran lelaki dan perempuan ni adalah gambaran syurga dan neraka ini sebenarnya lahir daripada benih perempuan. So, kalau lahirnya perangai akhlak dia kuanjak macam Abu Jahal tu, maka jadilah kita ini sebagai anak yang akan membawa api neraka. Kalau Abu Lahab tu dalam Quran tu terus Allah chop dia surah Lahab tu kan, dinampakkan tabat yada abi lahabi watab, dinampakkan celakalah Abu Lahab ni, Allah terus bantai dia celaka sekali dengan isteri dia sebagai pembawa obor api tu. Dinampakkan kayu api tu bini dia, dan dah kena chop dah. Okey, apa tu Al-Quran? Okey, dah ramai yang menjawab ni. Wahyu kepada apa ni? Wahyu kepada RA ni. Wahyu kepada RA sebagai petunjuk kepada manusia. Al-Quran sebagai hudan, petunjuk. Al-Quran satu ketetapan, tergandung perintah yang perlu dilaksanakan. Kalamullah sebagai petunjuk and way of life. Wahyu Allah, hudan bainat furqan. Al-Quran itu petunjuk, bukti pembeza antara hak dan batil. Panduan, guideline bagi manusia. Bacaan kaji. Kitab. Al-Quran adalah kitab bahasa yang difahami. SOP untuk Nabi SAW. Quran adalah kitab wahyu. Seronok ni membaca ni. Okay? Al-Quran sebagai kompas, petunjuk wahyu untuk diri kita. Supaya tak tersasar dalam perjalanan hidup kita untuk kehidupan akhirat yang kekal abadi. Mukjizat Allah, Nur Syukur kata. Abah Harun, hudan bainat furqan, manual membangunkan Islam dan menuju ke dunia akhirat dan formula untuk diwariskan. Ada lagi nak jawab? Alright. Okey, sementara tunggu yang lain-lain pun menjawab. Sebenarnya yang menjawab ni kita dah jumpa apa? Satu persamaan yang kita jumpa. Persamaannya ramai yang ada pelbagai fahaman. Itu dulu yang kita nak tahu. Sebab apa? Sebab yang pasti masing-masing ada jawapan yang tersendiri. Masing-masing menggunakan jawapan yang kita rasa berdasarkan apa yang kita dapat daripada sekolah kita, mungkin daripada universiti kita, mungkin kita dapat daripada ustaz kita, mungkin kita dengar daripada YouTube, mungkin kita dapat daripada our social environment kita yang menyebabkan kita ada satu pegangan apa tu maksud Quran. Dan lahirlah pelbagai jawapan. Dan sebenarnya jawapan-jawapan yang diberikan semuanya betul, tak ada yang salah. Tetapi tidak setepat yang dinampakkan dalam Al-Quran. Itu yang kita nak. Jadi kalau kata semua mak bapak kita ni, ibu dan bapa yang ada di dunia ni, dia boleh jawab, apa tu Quran? Dia bagi satu jawapan. Itu tanda unity, semua orang satu faham. Sekarang ni kita ada banyak fahaman. Ini dipanggil khilaf. Ini dipanggil kekhilafan. Menyebabkan ramai orang ada banyak idea, banyak jawapan, banyak pandangan sehingga kan kita tak tahu mana satu yang kita nak pakai. So kalau banyak-banyak ni, kita nak pakai mana satu ni? Semua dah kata betul, ada yang kata, saya pula kata semuanya betul, habis tu mana satu yang tak betul? Jadi masing-masing ada
ada jawapan. Sebenarnya kita nak ambil yang paling tepat. Ada yang jawab sangat tepat. Kalau kata yang bagi dengan dalil dengan ayat sekali tu. Kalau tadi Kak Fauziah, dia siap tagkan dengan satu ayat 2185. Al-Quran hudan bainat furqan. Itu saja yang semudah kita kena faham. Sebab Allah dah bagi guideline. Al-Quran itu apa? Al-Quran syahru Ramadan unzila fihil Quran. Diturunkan Al-Quran itu sebagai apa? Hudan linas lah kalau bahasa Arabnya. Hudan linas, petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda, dan dia sebagai pembukti kepada petunjuk tadi. Wal furqan, dan dia sebagai satu pembeza, untuk membezakan yang hak dengan yang batil. Itu dalam kurungan lah selalunya. Selalunya dinampakkan sebagai pembeza. Apa yang kita nak bezakan? Pertama, nak bezakan antara petunjuk dengan bainat. Sekarang ni kita lihat dalam apa yang ada pada kita hari ni, Al-Quran tu, Allah dah bagi kita kitab. Dengan kitab itu, semua pakat mengaku Islam dan mengaku beriman dalam rumah tangga kita. So, apa bainat dia? Ni cerita bainat. Tengok anak kita, tengok suami kita, tengok isteri kita. Adakah isteri kita, suami kita, anak-anak kita sekarang ini mereka hidup berakhlakkan Al-Quran? Itu dulu. Sebab apa? Sebab itu yang nak menampakkan gambaran keadaan dan situasi akhir zaman kita hari ini. Adakah kita benar-benar mengikut perintah Allah dan kita benar-benar faham sebenarnya apa yang ada di dalam Al-Quran? Kalau faham, dia akan menerbitkan akhlak seperti mana wahyu tadi. Dia akan menerbitkan akhlak mengikut perintah Al-Quran. Dia akan melahirkan manusia, insan yang sebagaimana yang Al-Quran inginkan. So, itu bainat. Kalau kita kata kita beriman, bainatnya, kita kata kita ni Islam, bainatnya, buktinya, apa bukti mengatakan kita Islam? Apa bukti mengatakan kita beriman? Kita kata aku sayang Nabi. Apa bukti kita sayang Nabi? Mulut cakap lain, kan? Apa yang menunjukkan kecintaan kita kepada Nabi? Kita kata aku beriman dengan Allah. Apa bukti yang menunjukkan kita beriman kepada Allah? Bainatnya mesti dalam bentuk lahiriah. Kita boleh nampakkan, kita boleh jelaskan. Kan? Kita kata kita tahu Al-Quran. Then give me some contoh ataupun satu bentuk kefahaman kata kita ini. Nak katakan Al-Quran ini dalam kubur, nanti kita akan jawab. Al-Quran itu imam saya. Kan? Man imam muka? Siapa imam kamu? Dan kita akan jawab Al-Quran adalah imam tu. So kita kenal tak imam kita? Boleh tak kita menjawab apa A sampai Z berkenaan dengan Al-Quran? Sebab inilah perlembagaan hidup kita yang kita kena tahu daripada kita kecil, daripada kita diperkenalkan dengan muqaddam. Tapi adakah kita hanya diperkenalkan dengan muqaddam dalam bentuk syairnya, tetapi kita tidak diberikan muqaddimahnya dalam bentuk pelaksanaannya? So nak pergi umur 7 tahun hingga 10 tahun, nak ajar anak kita solat, kita tidak kenalkan membaca Iqra' yang sebenar. Anak kita ritually and religiously dia melakukan solat, tetapi dia tidak mendirikan perintah solat. Macam kita bagi tahu sebelum ni, ada beza berdiri solat dan mendirikan perintah solat. Kalau berdiri solat, kita hanya akan solat dalam 5 minit. Tetapi kalau mendirikan perintah solat, kita akan buat kerja-kerja perintah-perintah yang Allah dah suruh kita dalam Quran itu 24/7. Sepanjang tahun, itulah kerja kita untuk melaksanakan titah perintah Allah. Apa saja yang ada dalam Quran adalah satu rules and regulation, boundaries and limitation yang Allah sudah berikan sebagai satu hudud pendidikan untuk kita laksanakan sebagai perintah Allah. So part tu yang kita nak kena faham. So masing-masing ada jawapan tadi tetapi kita tidak satu faham. Jadi suami isteri pun sama. Kalau suami faham lain, isteri faham lain, dia belum satu faham. Di situlah wujudnya khilaf, perselisihan. So perselisihan itulah yang akan menyebabkan keluarga jadi porak-poranda. Anak tak tahu nak ikut yang mana satu, anak pun jadi bingung, suami bingung, isteri pun bingung. So kita tak berjaya mendidik jiwa yang rijal dalam jiwa anak-anak kita. Isteri pun boleh ada jiwa yang rijal. Macam mana berlaku kepada Asyah dalam kes melibatkan Asyah versus Fir'aun, kan? Asyah memiliki jiwa yang rijal, tetapi dia tetap perempuan tak? Dia tetap perempuan.
dia tetap adalah muannas, tetapi jiwanya jiwa rijal. Kan? Kita boleh tengok berapa ramai daripada kalangan wanita-wanita yang mempunyai semangat yang berkobar-kobar untuk mempertahankan hak-hak agama. Bukan kerana dia nak jadi macam lelaki, tetapi jiwanya itu adalah jiwa lelaki. Ni tak sama dengan transgender. Transgender, dia tu dah automatically perempuan ke lelaki ke, tapi nak tukar jantina tu jadi perempuan atau lelaki. Itu lain. Ni dari sudut akhlak. Penciptaan akhlak yang menyebabkan kita jadi jiwa kita jadi korban. Bersemangat. Tahu? Macam Sumayyah. Sumayyah, dia bersama dengan suami dia Yasir, anak dia Ammar. Ini kalau ceritanya, Sumayyah wanita pertama yang dikisahkan sebagai wanita yang syahid dalam perjuangan mengangkat Islam. Ketika awal-awal Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi lagi. Once Nabi di Mekah tu dah explode, kata Nabi dah mula membawa satu movement, maka Sumayyah antara orang-orang yang tertangkap, ditawan dan kemudian diseksa. Dan rijalnya dia tak terus menyerah. Itu rijal, berjiwa seorang lelaki yang berjuang. Bukan dia nak jadi tukar jadi lelaki. Tak. Cerita dia jiwanya rijal. Jiwa yang mampu memimpin, jiwa yang membawa kepimpinan, jiwa lika. Ini rijal. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. So kita kena faham beza yang Allah nak nampakkan dalam Quran. Okey. So, ada pemenang kuis. Pemenangnya siapa yang menjawab Hudan Bainat Furqan, siap dengan kod 2185 surah 2 ayat 185. Alright. So masing-masing dah kena nampak part mana yang kita nak kena baiki, part mana yang kita nak kena betulkan. So Iqra' balik diri kita supaya kita kembali semula kepada basmalah. So Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Alaq tadi tu cerita tentang pergaulan, cerita tentang gumpalan. So carilah pergaulan yang sihat, pergaulan yang mampu untuk membuat kita ni kembali kepada pengaturan yang sihat. That's the power of the pack. Inilah kepentingannya pack. Kalau kita duduk dalam pack yang baik, insya-Allah suasana tadi tu bi'ah salihah itu akan menyebabkan kita jadi orang-orang yang baik. So kita nak menghilangkan perselisihan tadi. So once dapat Iqra' ini, kita akan perlu terus jalanlah. Dia akan lalu step-step dia akan lalu surah Al-Qalam, surah Muzammil, Mudassir, sampailah kita dapat wahyu yang kelimanya. Allah memperkenalkan dirinya dalam Bismillah, dalam bentuk basmalah yang hak. Maka Allah perkenalkan dengan izim Allah. So semua izm-izm lain ni, termasuklah izm Syauqi ke, izm siapa lagi yang ada dalam ni, Umi Hafsah ke, izm ke Arfa ke, izm apa ke, semua ni akan disatukan dengan izm Allah. Kepala kita akan disinkronize dengan Al-Quran yang mampu untuk membawa kita kepada kefahaman. Bacaan yang strategik tadi, dia akan menghasilkan satu penghasilan. Dia kalau kita baca Quran itu secara tajwidnya saja, kita pulunlah baca bahasa Arabnya, dia akan kekal dalam bahasa Arab. Itu benda yang penting. Okey. Cuba siapa-siapa kongsikan benda ni, saya tak ada dekat dalam notas saya. Cuba ambil dalam surah 20, surah Taha ayat 113. Cuba post kat situ. Okey. Siapa yang rajin tu, kalau Umi Hafsah, ambil, tolong copy paste surah 20, surah Taha ayat 113, tepek dekat ruang komen. So kita akan tengok kenapa kita baca Quran dalam bahasa Arab, tetapi dalam masa yang sama Allah perintahkan kepada kita untuk dapatkan ilmu yang sangat mahal dalam 114. Dia ada ni surah 113, 114, surah 20, surah Taha ayat 113 dan 114. Baca dulu 113 dan Allah akan bagi conclusion dalam 114. Tapi Allah bagi juga satu jawapan ni. Seronok ni baca Quran kalau kita faham. Step by step tu, dia punya kaedah pembacaan tu, Allah bagi jawapan yang banyak sangat, dan Allah bagi cara macam ni kita nak run Al-Quran itu, administer Al-Quran itu supaya kita dapat satu hasil. It's all about result. Quran dia mesti mendatangkan result. Bicara amal, bicara hasil. Amalan kalau kita hanya membaca Quran di mulut, dia belum ada hasil. Amalan Quran ini dibaca dan dilaksanakan. Execution. Iqra' kita kaji. Di mana kita nak letakkan ayat ini dalam pelaksanaan. Itu dipanggil tadabbur. Okay? Kita tadarus, kita belajar, kita baca dan kita tafakur. Kita gunakan akal kita untuk bertafakur. Gunakan akal kita untuk meletakkan nas-nas tadi ini sebagai sesuatu yang akan menjadikan akal kita berfikir. Lalu fikiran kita akan meletakkan di mana ayat-ayat ini nak ditadbirkan.
ditadabburkan, kemudian ditabayunkan. Tabayunkan dalam bentuk satu bentuk bukti. Hasil daripada apa yang kita baca tadi, dia mampu membuat sesuatu hasil. Hasilnya mesti hasil yang baik. Itu dipanggil tasnaun. Wallahu ya'lamu ma tasnaun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa penghasilan kita. Apa hasil kerja buat kita tadi. Okey, terima kasih Umi. Tengok Umi dah letakkan dah. 13, Allah kata apa? Wa kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Jadi jelas no doubt Allah dah jelaskan macam mana Allah turunkan Al-Quran itu dalam bahasa Arab. Kemudian Allah kata apa? Wa sarrafna. Ini siapa belajar ilmu saraf ni, belajar Arab, dia tak boleh lari daripada nahwu dan saraf. Tahu, kalau kita belajar kat sekolah dulu ulumul Quran, lepas ba'din kita akan belajar tentang saraf. Nahwu dengan saraf, nahwu tu cerita tentang grammar, saraf tu cerita tentang wazan dia. Kita akan belajar lah dia punya saraf-saraf ni cerita saraf lah. Kalau manusia ni ada saraf dia tak? Ada urat saraf tak? Ada urat saraf dia. Begitu juga dengan bahasa Arab. Bahasa Arab mesti ada dia punya pendetilan. Sarafnya yang kita kena tahu. Saraf itu sebenarnya yang penting. Putus urat saraf, mati. So Quran ini perlukan kepada penjelasan dia. Menyebabkan manusia ni mati bila kita terputus saraf tu. Kita terputus kefahaman dan penjelasan tu. Kita hilang penjelasan tu. Hari ni kita bacalah Quran itu, sehebat mana pun lagu yang kita baca, gunalah Hijaz ke, Bayati ke, apa semua, kita menyanyilah dengan sedap lagu tu. Hujungnya, apa jadi dengan bacaan tu? Apa jadi dengan tilawah yang sedap dan cantik itu? Apa akan jadi dengan bacaan yang indah itu kalau kita tak convert dia sebagai satu formula yang menyebabkan agama Islam ini bangkit? Akhlak kita tercipta dengan bacaan tadi. Ibu, bapa, anak, semuanya jadi anak yang hormat kepada bacaan yang kita nak tadi tu. So kalau kata kita jadi orang yang hanya membacanya, seronok, layan, sedap, malangnya kita tak jadi macam mana yang Allah kehendaki, hanya jadi bersangka-sangka. Dan kita akan jadi rugi. So baca Quran, tengok. Dan kami menjelaskan berulang-ulang di dalamnya sebahagiannya sebagai ancaman agar mereka bertakwa. Surah 49 tadi ayat 13, Allah perintah untuk kita diciptakan berbagai-bagai bangsa, bersuku sakat, berbagai kabilah, apa semua bagai, li ta'arafu. Tetapi Allah jawab apa? Sesungguhnya Allah yang mengangkat kita ni di sisinya adalah orang yang paling bertakwa. Atau agar itu memberi pengajaran bagi mereka. Tengok bahasa Arab dia. Allah kata apa? Au yuhdisu. Sebagai satu bukan ni hadis ni cerita tentang hadis. Hadis ni, hadasa ni satu kejadian. Dia boleh tukar macam-macam. Dia boleh jadi maksud kejadian. Dia boleh jadi satu bentuk percakapan. Ataupun satu benda yang dikisahkan kepada kita dalam bentuk zikra, peringatan. Itu maksud yang kita nak kena faham. Baca ayat ni, kena tahu step by step. First, Allah bagi kepada kita bahasa Arabnya dengan penjelasan. So kalau kita hanya baca Arabnya saja without penjelasan, then kita akan jadi orang yang sangat rugi. Ruginya kerana kita tidak memahami Al-Quran itu dalam bahasa yang Allah nak kita faham. Jadi kalau kita bukan orang Arab, jadi sebab tu Allah kata tadi, Allah kata Allah cipta kita ni berbangsa-bangsa, bersuku-suku, apa semua bagai ni untuk ta'arafu, untuk kenal. So you have to know what is your weakness dan what is kekuatan yang ada pada kita. So kalau kita ini bukanlah kuat dalam bahasa Arab, kita ini kuat dalam bahasa Melayu, maksudnya kefahaman yang kita dapat daripada Quran ini mesti dalam bahasa Melayu. Okay? So bahasa Arab tadi adalah satu teks yang Allah turun dalam original scriptures. Original scriptures tadi itu Allah preserve Al-Quran, Allah jaga Quran dalam bahasa Arab. Tetapi ilmunya kita akan dapat dalam bentuk takwil yang Allah akan berikan dalam bentuk penjabaran menggunakan bahasa ibunda masing-masing. Okay? That's why Al-Quran yang turun kepada bangsa Arab, tetapi fungsi dan peranan Al-Quran itu adalah untuk seluruh alam, satu dunia. Dan Allah gunakan perkataan dia ayuhan nas. Allah gunakan perkataan khusus kepada seluruh manusia, generalize. Engkau tak kira lah bangsa apa, tak semestinya bangsa Arab. Engkau ni siapa saja yang di dunia ini yang berkehendak kepada agama, maka engkau kena cari Al-Quran dan engkau kena fahami makna Al-Quran untuk menjadi satu formula
kehidupan kita di atas muka bumi. Itu part yang kita kena faham. Dan Allah kata apa? Allah menjadikannya satu bacaan yang berulang-ulang yang kita kena fahami. Penjelasan yang berulang-ulang. So jangan harap kalau hari ni cakap dekat anak, bagi kat dia satu peraturan, cakap sekali, dah harap anak tu faham sampai mati. Tak jadi. Anak tu kena baca sampailah dia boleh melaksanakan dan dia jadi habit kepada dia. So kita ni kecil-kecil suruh anak baca muqaddam, lepas tu kita bagi dia Quran, kemudian dia khatam, gone. Awal-awal lagi kita akan jadi anak yang rugi. Kita akan jadi ibu bapa yang rugi. Why? Anak tu sudah khatam sebelum khatam. Khatam macam mana? Allah kata khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim qishawah. Allah dah tutup pendengaran, penglihatan dan hati dia. Allah dah jadikannya pekak, bisu, buta, pekak dan bisu. Awal-awal lagi dia tak akan fahami Quran. So kalau kata kita hari ni dah jadi orang yang tak reti baca bahasa Arab, lepas tu tak tahu pula makna Quran, kita tak reti pula nak execute Quran, dan kita jadi orang yang hanya mengejar dunia, maka kita akan jadi orang yang rugi. Kita dah rugi satu part hidup kita. 40 tahun ke 50 tahun ke, gone. But then kalau kita masih lagi merangkak-rangkak bahasa Arab ni, that's why Nabi mencakap dalam hadisnya, tak ada masalah kalau engkau terangkak-rangkak nak baca Arab pun. Tapi kalau engkau faham bahasa, engkau kenal apa yang Allah perintahkan, engkau tahu apa yang Allah suruh, itu lebih baik untuk kita faham. Dan engkau mampu untuk jadi orang yang belajar Al-Quran dan engkau mengajarkan Quran. Belajar Quran tak semestinya kita mesti fasih dalam bahasa Arab. Kita bahasa hanya fokus pada tajwid semata-mata. Di situ. Tak tahulah saya nak kata silap ke apa, tetapi di situlah kekurangan kita dalam memahami Al-Quran. Nak kata silap nanti orang marah saya pula. So kita gunakan bahasa lembut sikit. Kekurangan kita sekarang ni adalah dalam kita nak memahami makna dan penjelasan Al-Quran tu. Sedap sikit sebut macam tu. Sebab apa? Sebab itulah realiti dia. Anak kita hantar ke sekolah, betul, ya, dan benar tindakan kita itu baik untuk dia. But then, adakah kita jadi seorang bapa dan ibu yang double check apa anak kita dapat di sekolah, kefahaman mereka dapat di sekolah, dan apa yang kita sendiri sebagai ibu dan bapa wajib faham apa fungsi pendidikan untuk kita didik anak kita jadi manusia. Adakah kita bapa yang berlepas tangan, serah dekat sekolah, serah dekat ustaz-ustazah, hanya menjadikan mereka itu sebagai sebahagian daripada sistem persekolahan untuk mereka jadi manusia. Dan kita jadi orang yang rugi. Rugi lagi lah ayat tu. Tengok ayat 14, 114. Allah kata apa? Maka tinggilah Allah. Tengok ayat 114 tu. Allah kata apa? Fata'ala Allah sebagai Malikul Haqq. Allah cakap macam tu Maha tinggi Allah, Raja yang sebenarnya. So baca Fatihah, Malik Yaumiddin. Allah nak diangkat kembali sebagai Raja. Raja yang menguasai kita. Hari ni yang menguasai kita siapa? Manusia ke Allah? Kebanyakannya kita dikuasai oleh manusia. Dengan sibuk kerjanya, dengan macam-macam bagai segala benda kesibukan dunia kita ni daripada sistem manusia. Maka Allah itu dia pergi ke belakang. Tak tahulah ke nombor berapa. Even solat pun boleh tolak ke belakang kerana sibuk dengan urusan kerja. Even kita dengan Allah pun dah tolak ke belakang hanya sibuk dengan kerja. Nak baca Quran pun dah tak sempat dah hanya kerana kerja. Kita sibuk mengejar dunia, mencari harta, dan kita tertinggal banyak urusan-urusan agama kerana kita mencari personal goal. Bukan kita mencari matlamat agama. Dan itu menyebabkan kita jauh daripada Allah. So Allah kata apa lagi? Dan janganlah engkau tergesa-gesa. Engkau tu buang kurungan Muhammad tu tergesa-gesa membaca Al-Quran itu sebelum selesai diwahyukan kepada kamu, dan katakanlah Tuhanku tambahkanlah ilmu kepadaku. Dinampakkan kat situ qul rabbi zidni ilman. Prosesnya kita kena minta petunjuk. Ilmu di sini jangan kita ingat baca Quran. Baca Quran, ilmu tajwid satu hal. Tapi dalam Quran itu ada banyak tak ilmu yang sangat-sangat mahal, penting, peraturan dan aturan nak mencipta akhlak manusia, nak mencipta insan menjadi orang yang mampu menegakkan agama. An aqimuddin. Part tu kita sangat-sangat kena kerja keras. Kalau harapkan agama ini hanya bangkit kerana seorang rasul, hanya bangkit kerana seorang nabi, nabinya sudah tidak ada. 1400 tahun yang lepas, nabinya sudah tidak ada. Yang tinggal hanyalah pewaris-pewarisnya daripada kalangan kita sendiri. Kalau kata kita tidak menyambung semula legasi agama ini menggunakan kitab dan formula yang sama, kitab dan sunnah Nabi tunjukkan, Nabi tinggalkan, dan Nabi confirmkan.
Jika engkau pegang ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, engkau tidak akan sesat selama-lamanya. Itu jaminan daripada Nabi. Apa yang kita kena buat? Kitab Allah wa sunnata rasulih. Kita kena berpegang pada kitab. Nabi tak suruh berpegang pada Quran. Sebab Iqra' ataupun bacaan Nabi ketika zaman Nabi adalah berdasarkan keperluan dan kepentingan fasa zaman Nabi 1400 tahun dulu. So kita nak Iqra' di zaman kita. Bacaan yang kita akan dapat, kefahaman yang akan kita dapat, bacaan yang jelas yang kita akan faham nanti sesuai dengan zaman kita. Itulah Iqra' di zaman kita pula. Ketetapan dia tu tak sama. Kitab ni sama. Ada 6,236 ayat. Tidak ada perubahan dalam bahasa Arab yang Allah turunkan dan tidak ada sebarang perubahan pun dari sudut ketetapan. Apa yang Nabi dapat dengan apa yang kita dapat sama. Tapi penjabaran dan juga kefahamannya berdasarkan kesesuaian yang ada pada zaman kita. Itu fiqh yang kita nak kena sesuaikan. Itu part penting dalam penciptaan kefahaman. Kemudian ayat 115 Allah kata apa? Allah dah bagi kepada kita ilmunya. Allah dah bagi dan Allah dah ajar dekat Adam. Ni terus Allah tak tarik ni, Allah tarik terus kepada Adam. Padahal kalau tengok ayat 114 tu dicampakkan pada Nabi Muhammad untuk tambahkan ilmu. Tapi 115 tu Allah terus cerita tentang Nabi Adam. Dan kami telah pun berpesan kepada Adam. Jadi maksudnya zikir tadi tu kan, ancamannya, peringatannya sebenarnya daripada zaman Adam tak? Daripada zaman Adam. Tetapi Adam itu dia tidak mempunyai kemahuan yang kuat. Dia menjadi pelupa. An-nas, manusia, fanasiya. Manusia ini pelupa. So kita ni ramai tak pelupa, lupa. So kelemahan kita yang kita rawat adalah masalah penyakit lupa. Once kita dah dapat dunia, kita lupa Allah. Once kita dah dapat harta, kita lupa Allah. Once kita dah dapat segala benda yang Allah dah bagi kat kita, maka kita akan lupa diri. Jadi Allah kata apa? Janganlah engkau lupa diri sehingga engkau lupakan Allah. Ada tak ayat Qurannya? Ada. Janganlah engkau melupakan Allah sehingga engkau melupakan diri engkau. Ada tak ayatnya? Ada dalam Quran. So Allah memberikan kita banyak formula dan cara kaedah membaca Quran sehingga kita tahu how to administer, run Quran ni. Apa nak relate dengan cerita tentang syurga neraka ni benih perempuan? Dan ceritanya sebenarnya nak relate kan macam mana kita ni dilahirkan dalam sebuah keluarga, perutnya asal daripada ibu. That's why Allah kata tadi, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Nak tahu kita ni lahir ni semuanya daripada perut mak kita. Tetapi walaupun lahir daripada perut yang sama, 5 orang anak dari perut ibu yang sama, 5 orang tu akan mempunyai pemikiran yang berbeza. Hanya kerana kita akan ada perselisihan. Nama-nama tadi tu, kefahaman tadi tu yang akan menyebabkan kita akan berselisih. Sama ada bagi seorang ibu dan bapa, mak bapak pun boleh berselisih. Okey? Okey, saya ada satu ayat lagi saya nak kongsikan. Alang-alang kita dah buka. Cuba kita tengok surah 4 ayat 57. Okey. So kita kongsi ayat 4 57. Okey. Okey, masing-masing tengok ayat 457. Alright. Surah An-Nisa ayat 457. Kena buang nama Ustaz. Nampak muka. Okey, apa Allah kata dengan 457? Wallazina amanu wa amilus solihat. Kata okey. Tajuk tutup. Kita buang tajuk. Dan orang-orang yang beriman. Okey, daripada An-Nas, so kita akan convert menjadi orang yang beriman. Wa amilus solihat, dan mereka mengerjakan kebajikan. Ingat balik nota dekat amanu tu, ni banyak kali ulang. Sebab apa? Allah cakap tadi kena sampaikan berulang-ulang tak? Ulang-ulang pun tak apa. Sebab apa? Selagi mana kita ulang, kita akan zikirkan dan ingatkan dalam kepala kita apakah ciri-ciri orang yang beriman. Ciri-ciri orang yang beriman, dia mesti ada ilmu, dia mesti ada percaya, dan dia akan datangkan keyakinan. Percayalah bahawa yang kita nak bersihkan adalah fahaman dan kepercayaan nenek moyang. Yang itu yang kita nak buang dulu. Yang kita nak gantikan dengan keyakinan kita kepada agama yang Allah berikan kepada kita melalui kefahaman wahyu Allah dan perintah-perintah yang ada dalam Al-Quran. Daripada situ barulah kita boleh beramal
Dan amalan kita adalah amalan yang salihat, amalan yang soleh. Kita letakkan kebajikan. Daripada kecil lagi kita dikenalkan Al-Quran itu, wa amilu salihat itu adalah amal kebajikan, amal kebajikan, amal kebajikan. Bentuk melekat dalam kepala kita sampai kita tak boleh nak ubah menjadi satu bentuk yang lebih baik fahamannya. Apa fahamannya? Amal yang ada islah, itulah cerita amal soleh. Amal yang ada kebaikan. Kebajikan itu dikaitkan dengan kebaikan. Sebab apa? Sebab kita nak buat islah. Islah ini satu reform. Kita nak reform apa yang buruk kepada baik, apa yang jahat kepada baik, apa yang rosak kepada baik. So kita punya kerja ni adalah baik pulih, membaiki apa yang rosak. Sebab tu dalam hadis ghuraba tu nak dibuatkan adalah allazina yuslihu ma afsadan nas min ba'di min sunnati. Di situ tu Nabi dah bagi satu hint yang sangat jelas. Siapakah orang-orang yang ghuraba ini? Orang-orang yang mereka ini allazina yuslih, mereka ini nak memperbaiki. Ni cerita orang ma'afsadan nas, apa yang dah dirosakkan manusia. Min ba'di min sunnati, selepas ketiadaanku, selepas kematianku, kewafatanku, min sunnati, dan daripada sunnahku. So kita nak baiki balik sunnah yang dah dirosakkan selepas Rasulullah wafat. Itu yang Nabi nampakkan, orang-orang yang gharib, orang-orang yang ghuraba, mereka-mereka yang pelik, yang asing, yang berusaha mengasingkan diri, kembali balik ikut kitab dan sunnah, dan mereka nak jadi orang yang memperbaiki. Macam mana nak baiki? Perbetulkan dulu ilmu kita, kepercayaan kita dan keyakinan kita. Ni 3 elemen yang nampakkan dalam bentuk amanu. Sanudqiluhum, dan kami masukkan mereka jannatin tajri, dalam syurga yang mengalir, min tahtihal anhar, daripada bawahnya sungai-sungai, ada air yang mengalir, mereka kekal di dalamnya abada. Lahum fiha azwajun. Okey, tak nampak kat situ. Azwajun itu cerita isteri-isteri. Memang senang kita letakkan ini sih, tetapi sebenarnya adalah pasangan-pasangannya yang mutahharah, yang suci. Wa nunqiluhum, dan kami masukkan mereka zilalan dhalila, dalam keadaan ada naungan. Ni, kita akan duduk di bawah satu naungan. So kalau ayat ini kita baca, hanya kita lihat dalam keadaan kita akan dapat di syurga yang selepas kematian nanti. Ayat ini sebenarnya nak suruh kita ni duduk dalam rumah tangga kita dulu, awal-awal sekali institusi keluarga kita. First peranan yang kita kena buat adalah kena cipta syurga kita. Yang kita nak duduk dalam syurga tu sampai bila? Sampai kita mati. Dan dalam syurga itu kena ada syurga yang mengalir air di dalamnya yang akan menyucikan kita, membersihkan kita. Apa analogi air? Ilmu. Dengan ilmu itu kita dapat tambah baik, islah, perbaiki kekurangan dan kesilapan kita, perbaiki isteri-isteri kita yang tu yang disucikan. Mutahharah ni yang tak disucikan, yang dibersihkan, yang sudah pun diberi penjelasan, yang sudah diperbaiki akhlaknya. Kerana daripada pasangan kita nanti, kalau kita gunakan perkataan isteri, dia cuma jadi macam hanya untuk lelaki, dan ni hanyalah jadi pasangan ni hanya cerita isteri saja. Tetapi kalau kita letakkan azwajun, pasangan-pasangan, tak kira tak lelaki ke perempuan, tak kira, dia cerita pasangan. Sebab dalam surah Al-Hujurat 49:13 itu Allah menciptakan lelaki dan perempuan, kemudian menciptakan mereka ni berpasang-pasangan. So tujuan kita diciptakan pun adalah untuk masuk ke syurga pun berpasang-pasangan. So ini yang kita nak kena betulkan. Okey, tujuannya adalah untuk kita tahu peranan untuk mencipta syurga ni sebenarnya terletak pada lelaki dan wanita, ar-rijal dan an-nisa. Ini peranan lelaki dan wanita yang kita nak kena bantu. Okey? So part ni sama-sama kena fahamkan. Okey, sama ayat seterusnya. Tengok ayat 50, 58. Pelan-pelan kita buka. Tengok ayat 58. Okey. Ayat 58. Allah kata apa? Sesungguhnya Allah menyuruh untuk menyampaikan amanah. Ni satu benda yang besar ni, kita nak kena faham. Sesungguhnya, sekejap, saya nak tunjuk muka saya. Macam tak seronok pula, tak cakap tak nampak muka. Okey. Innallah, sesungguhnya Allah, ya'murukum, memerintahkan. Cuba kita ambil perkataan yang tepat dengan harfiah dia. Perintahkan kamu untuk tu'addu, menyampaikan amanah
ila ahliha, kepada yang berhak. Wa iza, dan jika hakamtum, kamu menetapkan bainan nas, di antara manusia, antahkumu, kamu menetapkan bil adli. Innallaha ni'man, ini dinampakkan sebaik-baik dicerita tentang orang yang memberi nikmat. Ya'izukum, dan memberikan kamu pelajaran. Mau'izah, cerita tentang pelajaran, bihi, dengannya. Innallaha kana sami'an basira. So di sini kita nak jadikan orang-orang yang menyebabkan kita dapat satu nikmat. Nikmat itu kita dapat daripada amanah. Amanah itu adalah satu proses yang kita kena tahu. Amanah ini satu benda yang sangat-sangat berat. Amanah ini adalah benda yang sangat besar. So beruntunglah orang-orang yang mendapat Al-Quran dalam bentuk penjelasan, kerana anda adalah orang yang terpilih. Terpilih sebagai orang yang membawa amanah. That's why sikap dan sifat Nabi pertama sekali adalah siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Siddiq ini membenarkan. Once kita dah dapat Quran ini, that's why kita baca Quran, habis tutup Quran tu, habis baca Quran tu, kita akan baca Sadaqallahul Azim. Walaupun benda ni ada khilafnya, khilaf juga ni. Ada yang kata Nabi baca, ada kata Nabi tak baca. But dari sudut applied science-nya, kalau kita dah baca Al-Quran tu, kenapa kita kena kata Sadaqallahul Azim? Why? Because kita nak membenarkan ayat-ayat Allah tu. Benarkan untuk dilaksanakan. So siddiq, amanah. Apa yang kita benarkan tadi itu adalah satu amanah. Amanah untuk kita tabligh, untuk kita sampaikan dengan fatanah, dengan bijaksana. Nabi membawa ciri-ciri dan sifat Nabi begitu. Takkan Nabi saja kena macam tu, kita pun kena bawa sikap yang sifat yang sama. So that's why Allah kata situ, Allah menyuruh untuk menyampaikan. So semua orang kena sampaikan benda yang sama tak? Sampaikan benda yang sama kepada ahliha. So jangan kita nampakkan sebagai yang berhak saja. Ahliha ini, kalau engkau ni sebagai suami, ahli dalam rumah tangga engkau adalah anak dan isteri. Kalau isteri, ahlinya adalah anak-anaknya. Kita kena sampaikan dengan hak. Kita kena berhukum, hakamtum. Kita kena menghakimi. Ni kalau kita baca secara institusional, kalau baca institusi keluarga, part ni kita kena. Kalau kita baca dari institusi kerajaan, institusi pendidikan, institusi mahkamah, kena cerita tentang hakim. Tapi part ni, jadikan Al-Quran itu sebagai hakim. Abal hakam, bapaknya mesti seorang bapak yang mampu untuk berhukum. Abal hakam dalam rumah tangga kita. Dan dia menghukum menggunakan Al-Quran. Yasin wal Quranil Hakim. Wahai manusia yang berdosa. Yasin dan Quran ini adalah hakim kita yang berdosa tadi. Hakim untuk memberikan kita peringatan kepada kaum yang bapa-bapaknya tidak diberi peringatan. Ada tak dalam surah Yasin? Ada dalam surah Yasin. So kita nak sampaikan peringatan dengan adil. Yang betul kita kata betul, yang salah kita kata salah. Yang meletakkan Al-Quran kembali ke tempatnya. Bukan kita letakkan Quran ini ikut suka kita. Bab suka kita tu, kita ambil Quran letak dekat tempat paling tinggi. Sebab apa? Kita nak hormati Quran. Nak hormati Quran bukan letak dia pada tempat yang tinggi. Itu kita cuma hormat buku tu saja. Kita cuma menghormati kitab tu saja. Quran tempat dia di mana Allah kata? Surah 29 ayat 49. Di dada kita. Ayat yang jelas di dada orang yang diberi ilmu. So Quran itu mesti berada di dada kita. Dimuliakan dengan berada di dada kita. Dimuliakan dia sebagai satu panduan dan zikir hidup kita. Dia mesti jadi satu bacaan yang jelas di dalam dada kita. Itu baru adil. Kalau selama ni Quran hanya duduk dalam buku, hanya duduk dalam handphone, hanya duduk dalam CD, VCD, DVD, dia tak jadi apa. Dia cuma jadi satu bentuk ritual semata-mata. So Quran mesti diletakkan kembali pada tempat dia. Innallaha ni'man. Nak sebut tu, Allah adalah sebaik-baik pemberi nikmat dan memberikan pelajaran dengannya. Sesungguhnya Allah kana sami'an basiran. Allah ni bukan sekadar melihat, basiran, dia mendengar dan maha melihat. So kalau Allah cakap Allah maha mendengar dan maha melihat, Allah nak pinjamkan kepada kita ayat ini. Allah nak pinjam kepada kita, nak tengok engkau ni sami'na wa ata'na ke tidak. Kalau engkau sami'na, engkau akan diberikan perintah, engkau akan buat. Dapat saya perintah, kalau kata bos bagi perintah, bos bagi kerja, yes bos. Itu sami'na wa ata'na. Itu dengan manusia. Macam mana pula dengan Allah? So Allah bagi amanah untuk kita sampaikan. Apa kita buat? Dapat Quran, simpan.
Dapat Quran, baca Arabnya saja. Kita simpan kefahaman dia, kita simpan penjelasan dia. Kita tak boleh bagi kepada anak kita penjelasan. That's satu benda yang rugi dan gagal daripada sisi kita sebagai ibu dan bapa. Quran, okey, kita bagi anak kita mengaji Quran. Kita bagi anak kita jadi tahfiz Al-Quran. Hafal 30 juzuk. Boleh baca Quran dengan baik. Tapi mak bapak sendiri tidak mampu untuk menjelaskan Al-Quran tu. So, kegagalan itu pada siapa? Pada mak dan bapak kita. Kita tak berjaya lagi menjadi ibu bapa. Kita boleh hantar anak kita ke sekolah. Dengan duit, dengan rezeki ada, kita bayar dia punya yuran, kita hantar dia pergi universiti, kita hantar dia pergi Jordan, kita hantar pergi Mesir, pergi belajar kat Madinah, pergi kat Qura Mekah semua. Itu dari segi capability kita, dari segi duit. Tapi dari segi abah hakam, bapa tak boleh nak dapat respect seorang anak. Kerana apa? Kerana mak bapak dia sendiri pun tak faham Al-Quran. Tapi sebagai anak, once dia dapat benda ni, ni cerita ni akan nampak dalam Al-Quran. Macam mana cerita Ibrahim dapat pandangan, dapat wahyu ni, dapat hidayah ni, dia nak bapa dia dengan dia. Nak sangat, tapi Allah tak bagi. Nuh dapat nak bagi kat isteri, tapi isteri tak nak. Anak tak nak. Lut nak bagi kat isteri dia, anak tak nak. Banyak sangat kisah dalam Quran menceritakan kisah Nabi-Nabi yang dapat sesuatu yang hak ni, nak sampaikan kepada yang ahlinya, tetapi di-reject. Ini semua cerita yang ada dalam sunnah dan sirah Nabi dan juga dalam Quran melalui sejarahnya. Baca kat situ. Okey? Dan kita akan pergi kepada ayat yang 59. Alright? Tengok ayat yang seterusnya. Okey. Tengok ayat seterusnya. Saya nak kena buka ayat 59. Okey, siapa dah dapat? Boleh buka ayat 59. Okey. Alright, ayat 59. Ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Itu cerita tadi bila Allah kata sesungguhnya Allah Maha mendengar. Innallaha sami'an basiran. Dinampakkan Allah mendengar. Jadi kalau Allah dengar, kita ni pun diminta untuk mendengar perintah Allah. Amanah Allah tadi kita laksanakan. Kita buat. Laksanakan dan buat sebagaimana Allah kata, ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul. Sami'na wa ata'na. Kepatuhan kita itu mesti kita nampakkan dalam bentuk kerja buat. Dia bukan hanya kita cakap sami'na, aku dengar, tapi wa asaina. Ada tak cerita dalam Quran? Ada. Mereka cakap mereka mendengar, tapi wa asaina, mereka tak nak buat. Jadi orang yang buat maksiat pula. Buat maksiat apa? Allah perintah yang dia tak buat, kan? Jadi dia buat maksiat. Itu cerita tentang larangan yang Allah larang tu yang dia nak buat. Okey? So Allah perintah ditinggalkan. Sami'na wa asaina. Dah dengar dah tapi ditinggalkan. So, sami'na wa ata'na. Di sini Allah kata, ya ayyuhallazina amanu. Orang-orang yang dah dapat ilmu tadi, engkau dah percaya, engkau dah yakin, ata'na wa ati'u. Taatilah Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Siapa? Kalau Allah turun kepada rasulnya, bawahnya ulil amri. Kalau ulil amri dalam rumah tangga, kita mesti lihat kepada bapaknya. Turun kepada bapa, ulil amrinya adalah isteri, ibu. Turun kepada ulil amri untuk mengikut dan menguruskan anak-anak tadi. Fa'in tanaza'tum, maka jika kamu berselisih, ni cerita tentang perselisihan, fi syai'in, dalam sesuatu, farudduhu, maka kembalilah ilallahi wa rusulih. Kembalilah kepada Allah dan Rasulnya. Cerita Allah dan Rasul ni apa? Allah, kitab, Rasul, sunnah. In kuntum tu'minun, jika kamu beriman nabilah wal yaumil akhir, dan kepada hari akhirat, zalikum khairun wa ahsanu, dan gitulah lebih baik takwila, kepada penjelasan. So kita nak cari apa sebenarnya? Kita nak cari penjelasan yang baik untuk kita mencipta hakikat ketaatan, kepatuhan kepada Allah, Rasul dan kepada ulil amri kita. So insya-Allah tajuk ni tajuk besar. Ini mukadimah saya untuk minggu ini. Kita akan bawa dalam perbincangan kita seminggu ni. InsyaAllah kita akan sembang tentang Al-Quran. Dan satu benda yang saya nak nampakkan adalah tentang kelas
parenting Al-Quran Minded itu insya-Allah kita akan mulakan dalam minggu ni. So saya akan fokuskan kepada untuk mendidik dan memahamkan ibu dan bapa ni dulu tentang ayat-ayat Al-Quran yang nak membawa kita kepada penjelasan. I will be very detail dengan step-step dia daripada A sampai Z. Saya rasa saya akan bawa dalam bentuk asbabun nuzulan dan kenapa kita kena memahami Al-Quran, dan we have the subject yang ada relate-nya dengan subjek-subjek dekat dalam RPWP. Dan itu yang kita akan gunakan untuk kita sampaikan kepada ibu dan bapa yang nak kembali semula kepada konsep perbincangan Al-Quran Minded. Dan insya-Allah kita akan gunakan dan manfaatkan sesuai dengan keadaan dan situasi semasa PKP ni. Sekarang ni Selangor pun dah PKP-B dah bersyarat dah. So saya rasa ibu bapa ramai yang tak dapat keluar, anak-anak yang di universiti pun mungkin tak dapat keluar, dan saya yakin dan sangat pasti sekolah pun tidak dapat dibuka untuk anak-anak kembali semula kepada sistem pendidikan yang ada. So why not dalam masa yang kosong ni dan lapang ni kita akan buat satu kelas parenting. Asalnya kita nak buat preview, tapi saya nampak alang-alang preview lebih baik terus kita start dengan program kelas ni terus. Kita akan mulakan dalam masa yang terdekat ni, dan insya-Allah kita akan wawarkan. Dan kepada yang dah pun mengisi borang, yang dah isi form, okey, dah ada form tu dekat bawah tu, okey, adminnya dah masukkan form. Dalam form tu boleh masukkan apa sahaja detail, akan kita hubungi dan kita akan maklumkan kelas kita bermula bersama dengan yurannya. Dan kepada mereka yang akan masuk, nanti insya-Allah saya akan berikan maklumat detail siap dengan posternya, berapa harganya semua, package dan waktu bila kita akan buat. Ada yang tanya soalan, kita akan buat secara online ke? Ya, kita akan buat secara online. Kita akan gunakan ruang Facebook online. Kita akan buat satu grup khusus di bawah Saifunang Academy. Di situ kita akan bagi dan maklumkan detail-detail kelas-kelas yang kita akan ada. InsyaAllah dia bukan satu kelas je, dia akan di bawah parenting. Saya dah buat satu modulnya. Parenting Al-Quran Minded akan ada di bawah itu tentang tadabbur Quran. So salah satu modulnya adalah tadabbur Quran. Kemudian cerita tentang solat. Kenapa kita kena faham daripada Quran? Sebab Allah kata dalam Quran, utlu ma uhiya ilaika minal kitab. So first kita kena baca kitab, kita kena kuasai kitab, kita kena kuasai Quran, dan baru kita akan masuk kepada wa aqimus solah. Kita akan dirikan solat. Innallah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Innallah Maha mengetahui tentang apa? Tentang hasil kerja buat kita, tentang solat kita, tentang apa yang kita dah berjaya buat daripada zikir yang kita dapat daripada kitab dan sunnah tadi tu, insya-Allah. Okey, panjang cerita dah ni. So insya-Allah itulah cerita dia. Semakin semangat, semakin suka dan semakin seronok. Muka ni merah lagi ni sebab semalam pergi lengging. So minta maaf. Memang semangat untuk buat kelas ini terpaksa kita perderah expedite sikit. Sebab apa? Sebab kita dah tak boleh tunggu lagi lah. Saya rasa dalam tempoh 44 episod ni adalah ruang yang kita dah bagi macam mana kita nak tarik perhatian kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah yang sebenar. InsyaAllah kita akan cuba kongsikan dalam masa yang terdekat ni. Rasanya hari Rabu ni saya dengan Ustaz Akmal Ashraf, Ustaz AA. Jadi kita akan bergabung dua orang hari Rabu ni. Mungkin kita akan set up satu sedikit, kalau kata nak bagi preview lah, kita akan bagi sedikit sebanyak macam mana dia punya program. Dan di situ siapa yang nak masuk siap dengan posternya sekali. Hari Sabtu ni, dan kita akan mulakan kalau boleh Sabtu atau Ahad lah. So kita bagi peluang kepada sahabat-sahabat semua, ambil masa semua untuk register dan bagi peluang untuk sembang dengan suami, isteri, ajak anak ke apa semua patut lah. Dan kita akan mula dalam minggu ni, insyaAllah. Okey, berapa orang yang ada, berapa orang lah, tak kisah. Okey, Umi, terima kasih Umi. Kuasai kitab dulu dan solat. Yang ketiga adalah akhlak. Okey, terima kasih ingatkan. Saya nak cakap akhlak tu tak habis. Alright, so selepas kita selesai, kenapa akhlak itulah cerita tentang Al-Quran. Behavior, behave. Adakah kita ni dah well behave, manners kita dengan Al-Quran, atau kita masih lagi dengan cinta dunia, sikap kita yang mengikut nafsu semata-mata. Alright, terima kasih kepada semua. Dah 11.30. Kita akan jumpa lagi pada esok hari, InsyaAllah di waktu yang sama, 10.10 pagi. Mudah-mudahan Allah rezekikan kita panjang umur dan ada masa dan kelapangan waktu untuk kita berkongsi dan memanfaatkan ilmu yang Allah dah berikan melalui Al-Quran ni, insyaAllah. Okey, terima kasih kepada semua. Kita jumpa esok hari. Yang baik itu datangnya daripada Allah, yang buruk itu datang daripada kelemahan
Saya sendiri sebagai penyampai, haza wallahu yar'ana wa yahfazuna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.